اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على حبيب الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا. Ya Allah, lapangkanlah hati-hati kami. Wa yassir lana umurana. Permudahkanlah segala urusan kami. Wahlul 'uqdatam min alsinatina. Bukakanlah ikatan daripada lidah kami. Yafqahu aqwalana. Agar boleh difahami tutur bicara kami. Allahumma faqqihna fid din. Ya Allah, berikanlah kepada kami pemahaman dalam urusan agama. Wa 'allimna ta'wil. Ajarkanlah kepada kami pemahaman Al-Quran. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Kepadamu ya Allah kami memohon ilmu yang mendatangkan manfaat. Wa rizqan wasi'an tayyibah. Rezeki yang luas melimpah ruah, lagi halal bersih suci. Wa amalan mutaqabbala. Amalan yang diterima. Wa shifaan min kulli da'. Dan sembuh daripada segala jenis penyakit. Amin, amin ya rabbal alamin. Ahlan kepada semua. Sabahun nur, sabahul khair. Selamat pagi. Salam pertemuan dalam Hayati Quran siri yang ke-810 bersama dengan saya Umar Aziz, di mana kita akan berkongsi setiap hari satu ayat daripada Al-Quran yang boleh kita mengambil ibrah dan pengajaran. Dan pada pagi ini kita telah tiba pada ayat yang ke-121 daripada surah yang ke-9 At-Taubah, muka surat yang ke-206. Mungkin sebaik sahabat-sahabat bantu catatkan di urangan komen Hayati Quran siri 810, surah yang ke-9 At-Taubah, ayat yang ke-121, muka surat yang ke-206. Ahlan Raihan 63, Joza, Marda WKN, Haifa, Najwa, Hariyati. Terima kasih banyak-banyak. Moga Allah membalas dengan sebaik kebaikan dan ganjaran. Ummi Jannah, terima kasih banyak-banyak. Begitu juga sahabat-sahabat yang lain yang beri gift. Moga Allah kurniakan keberkatan dunia dan akhirat. Ahlan yang berada di FB, Zahra Alias, Marwani Ahmad, Safia Safian, Nurjura Azlin Sufian, Yaya Lia, Ana Sukaimi, Binarai Sulaiman, Dipa Miko, Hajarah Zai, Ayu Hafiz, dan juga Safia Safian, ada Ayub, Raja Asia, Raminah Bakri, kemudian Lin Faratama daripada Palembang, terima kasih. Elvira, dan juga semua sahabat-sahabat yang lain, Nur Hayati Sulaiman, Yaya Lia, serta Raja Asia, serta semua sahabat-sahabat yang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada yang memberi salam. Ahlan Nalda, moga Allah kurniakan kebaikan dunia akhirat. Muslim World daripada Brunei, terima kasih banyak-banyak. Hari ini kita nak sama-sama tadabbur ayat yang ke-121 daripada surah yang ke-9 At-Taubah. Seperti biasa, sebelum kita teruskan, apa kata kita baca dahulu. Sambil itu mohon sebaik sahabat-sahabat bantu share, bantu untuk kongsi kat rakan-rakan yang lain. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat daripada kalamullah, daripada Al-Quran. Ayat yang ke-121 surah yang ke-9 At-Taubah, muka surat yang ke-206. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Jom sama-sama kita baca. Setiap satu huruf Allah berikan 10 hasanah, 10 kebaikan dan ganjaran. Ayat 121 surah At-Taubah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kan ayat 121.
ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون صدق الله العظيم. Kita telah baca ayat 121. Apakah ringkasan daripada ayat ini? Maka ringkasan ayat 121 ini kita ambil daripada tafsir At-Tahrir wa Tanwir ataupun dikenali dengan tafsir Ibn Ashur. Maka ayat yang ke-121 ini adalah sambungan daripada ayat sebelumnya, iaitu ayat yang ke-120, di mana pada ayat yang ke-120 yang kita telah baca semalam, Allah menerangkan bahawa Allah mengurniakan ganjaran, Allah mengurniakan pahala kepada orang yang melakukan pengorbanan, yang berjuang pada jalannya, hatta untuk perbuatan yang mereka lakukan tanpa niat. Itu ayat semalam. Maka untuk perbuatan yang mereka lakukan tanpa ada niat, perbuatan harian yang mereka lakukan, lapar, dahaga, bahkan setiap langkah kaki, begitu juga letih, itu semua adalah ganjaran dan pahala. Itu kita dah baca semalam. Cuma pada ayat hari ini, Allah menegaskan untuk perbuatan yang tidak mesti dilakukan dalam perjuangan, iaitu dua perbuatan, maka itu lagi-lagilah besar ganjaran dan pahalanya. Maka ringkasan ayat yang ke-121 adalah sambungan ayat yang ke-120, di mana pada ayat 120 Allah menerangkan perbuatan yang dilakukan tanpa niat pada jalan Allah mendapat pahala. Maka apatah lagi perbuatan yang dilakukan dengan niat, dengan tujuan, lagi-lagi penting untuk perjuangan pada jalan Allah, maka lagi-lagilah besar ganjaran dan pahalanya. Mudah-mudahan Allah terima amalan setiap daripada kita. Allah gunakan kita untuk kebaikan dan juga untuk menyebarkan agamanya. Amin ya Rabbal Alamin. Jom kita lihat terjemahan ayat yang ke-800, ayat yang ke-121. Firman Allah, wa dan la, tidaklah, yunfikun, mereka di sini bermaksud orang yang berjuang pada jalan Allah, orang yang melakukan pengorbanan pada jalan Allah. Dan tidaklah mereka yunfikun, membelanjakan nafkah, sesuatu nafkah, sesuatu perbelanjaan. Wala yunfiquna nafkah, firman Allah, dan tidaklah mereka membelanjakan sesuatu perbelanjaan. Tidak kira firman Allah saghiratan, sama ada perbelanjaan itu kecil, sedikit, wala, dan tidak pula kabirah, besar. Maksudnya apa pun yang seseorang itu belanjakan pada jalan Allah, maka akan diberikan ganjaran dan pahala. Firman Allah Subhanahu wa taala, wala, dan tidak, yaqta'un, mereka melintasi, wadian, mana-mana lembah, illa, kecuali, kutiba lahum, dituliskan untuk mereka ganjaran dan pahala. Maka kenapa Allah bagi ganjaran dan pahala pada setiap perkara yang kita lakukan untuk jalan Allah? Firman Allah Subhanahu wa taala, li, supaya, yajziyahumullahu, Allah membalas mereka, ahsan, dengan balasan yang lebih baik, dengan ganjaran yang lebih baik, makanu, daripada apa yang ya'malun, mereka lakukan. Maka setiap perbuatan orang yang berada pada jalan Allah, orang yang melakukan kerana Allah, semuanya Allah bagi pahala, semuanya Allah bagi ganjaran dan pahala.
Ada beberapa pengajaran yang kita boleh ambil daripada ayat ini. Yang pertama, perkataan saghirah dan kabirah yang kita boleh baca, wala yunfikun, dan tidaklah mereka belanjakan sesuatu perbelanjaan. Saghirah sama ada kecil, wala kabirah ataupun besar. Maka daripada sini pengajaran yang pertama yang kita dapat. Ahlan-ahlan kepada yang baru join, mohon dia sebaik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat. Maka pengajaran yang pertama yang kita dapat, tidak ada amalan yang kecil nilainya apabila dilakukan pada jalan Allah dan kerana Allah. Tidak ada amalan yang kecil. Sebab itu Allah sebut kecil ataupun besar, Allah akan bagi ganjaran yang lebih baik. Maka pengajaran yang pertama, tidak ada amalan yang kecil nilainya apabila dilakukan pada jalan Allah dan juga kerana Allah. Sebab itu kita telah belajar dalam surah Al-Baqarah. Kita telah belajar dalam surah yang kedua, surah Al-Baqarah, pada ayat yang ke Allahumma salli ala Muhammad, pada ayat yang ke-261 dalam surah Al-Baqarah, ayat yang ke-261, Allah menegaskan perumpamaan orang yang membelanjakan sesuatu pada jalan Allah adalah dia akan diberikan balasan 700 kali ganda. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah ambatat sab'a sanabil. Besar ganjaran Allah bagi. Kita bagi RM1 pada jalan Allah, 700 pahala confirm. Kita bagi 1,000, 700,000. Kita bagi berapa pun, Allah gandakan 700 kali ganda. Dan 700 kali ganda bukan maksimum. Allah sebut pada ayat 261 surah yang kedua Al-Baqarah, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah boleh gandakan lagi bagi sesiapa yang Allah kehendaki. Maka pengajaran yang pertama yang kita dapat, tidak ada amalan yang kecil nilainya apabila amalan itu dilakukan pada jalan Allah dan apabila amalan itu dilakukan kerana Allah. Tak ada amalan yang kecil. Maka itu pengajaran yang pertama. Sebab itu Nabi SAW bersabda, la tahkiranna minal ma'rufi syai'a. Janganlah memandang kecil janganlah memandang remeh pada apa-apa amalan baik, walaupun bersedekah bisyikki tamrah, dengan sebahagian kurma. Bukan sebiji, sebahagian kurma pun janganlah kita menganggap itu amalan yang kecil. Sebab Allah gandakan dengan gandaan hingga 700 kali ganda. Sebab itu dalam peperangan Tabuk kita telah belajar, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, pada ayat yang ke-79. Kita telah belajar pada ayat yang ke-79 daripada surah At-Taubah, bagaimana pada zaman Nabi ketika perang Tabuk, ada sahabat yang hanya mampu bersedekah segenggam kurma. Itu je mereka mampu, itu je yang mereka ada. Dan Allah puji apa yang mereka lakukan. Maka ini adalah pengajaran yang pertama. Tidak ada amalan yang kekal kecil nilainya apabila dilakukan pada jalan Allah dan apabila dilakukan kerana Allah. Itu pengajaran yang pertama. Pengajaran yang kedua yang kita boleh ambil, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pada ayat ini Allah tekankan dua amalan. Yang pertama nafkah dan yang kedua adalah pergerakan. Maka daripada sini, iaitu wala yunfikun, dan tidaklah mereka membelanjakan sesuatu perbelanjaan. Dan kemudian wala yaqta'un, dan tidaklah mereka melintasi sesuatu lembah. Maka daripada sini pengajaran yang kedua yang kita dapat, ada dua amalan penting yang perlu seseorang itu lakukan pada jalan Allah ketika mana nak melakukan sesuatu pengorbanan untuk agama Allah. Apakah dua amalan itu? Infakkan harta dan juga kita perlu gerakkan diri kita.
Kita perlu gerakkan diri kita. Apa maksud perlu gerakkan diri kita? Ramai orang diinfakkan harta, tetapi dia tidak gunakan dirinya untuk jalan Allah. Maka dia kena kedua-duanya, pergerakan diri dan juga infak harta. Ini adalah dua amalan yang Allah highlightkan pada ayat ini. Sebagai contoh, harta kita bantu untuk agama Allah, tetapi dalam masa yang sama diri kita juga kita perlu untuk mengajak orang, kita perlu untuk berjumpa orang, kita perlu beri nasihat kepada orang, kita perlu luangkan masa untuk mengajak kepada kebaikan. Dan inilah maksud wala yaqta'una wadiya, tidak ada lembah yang mereka lintasi, menggambarkan pergerakan. Maka sebab itu pengajaran yang kedua, dalam untuk melakukan pengorbanan pada jalan Allah, pada agama Allah, dua amalan ini adalah dituntut. Infak harta, dan yang kedua adalah pergerakan diri. Pergerakan diri. Maka kita boleh je upah orang. Okay, kau pergi buat kerja agama, aku belanja, boleh. Tetapi lebih sempurna apabila kita libatkan pergerakan diri kita juga. Maka itu adalah lebih sempurna. Dan itu adalah pengajaran yang kedua yang kita dapat daripada ayat ini. Dua amalan penting yang perlu dalam perjuangan pada jalan Allah, infak harta, dan yang kedua, pergerakan diri kita sendiri. Kemudian kepada hujung ayat, Allah menegaskan, illa kutiba, tidaklah apa yang mereka belanjakan kecil ataupun besar, dan tidaklah mereka melintasi mana-mana lembah, illa kecuali kutiba, dicatatkan, lahum untuk mereka, liyajziyahumullah, supaya Allah boleh membalas mereka dengan sebaik-baik ganjaran daripada apa yang mereka lakukan. Maka ahsana ma kanu ya'malun menjadi pengajaran yang ketiga buat kita, iaitu Allahumma salli ala Muhammad, Allah sentiasa memberi lebih daripada apa yang seseorang hamba itu lakukan. Allah sentiasa bagi lebih. Kita jangan risau. Kita jangan risau balasan untuk perkara baik. Liyajziyahumullahu ahsana ma kanu ya'malun adalah janji Allah kepada kita. Allah sentiasa bagi lebih. Kita tak perlu nak risau. Sebab kadang-kala ada orang dia kira-kira kebaikan dia. Dia kira-kira kebaikan dia. Dia risau kebaikan dia bagaimana. Tak perlu risau. Kita buat baik, kita kena faham Allah sentiasa bagi lebih daripada apa yang kita lakukan. Allah ahsana ma kanu ya'malun, supaya Allah boleh membalas mereka dengan sebaik-baik balasan daripada apa yang mereka kerjakan, daripada apa yang mereka lakukan. Maka kita jangan pernah risau nanti pahala kurang, nanti tak dapat ganjaran. Allah sentiasa bagi lebih. Maka sebab itu bila kita buat sesuatu, buatlah kerana Allah. Lakukanlah kerana Allah, sebab Allah lah pemberi, sebaik-baik pemberi dan sebaik-baik yang membalas. Masya Allah, tabarakallah. Sebenarnya banyak lagi pengajaran yang lain, cuma saya kena berhenti awal sedikit hari ini. Jam 9.30 saya ada kuliah duha dekat Sijangkang. Maka kalaulah ada live, saya akan kongsikan insya-Allah. Maka terima kasih kepada semua. Hari ini sehari kita ada 3 program. Jam 8.30 pagi Tadabbur Al-Quran, 6 petang Penawar Hati, 11 malam Sirah Nabi. Maka jemput join pada mana-mana waktu yang berkelapangan. Bantu share, bantu war-warkan, sebarluaskan. Mudah-mudahan lebih ramai juga yang dapat bersama. Terima kasih semua. Hariyati Haifan Najwa, Binara Sulaiman, Zahra Alias, Nurjura Azlin, M. Cahaya, Dipa Miko, Nurihan Yaakob. Terima kasih semua. Saya minta maaf saya tak dapat raikan semua nama. Terima kasih yang bagi gift, yang komen, yang bantu share. InsyaAllah jika ada live, jemput join pada jam 9.30 nanti insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.